Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها Anta waliyuha wa maulaha amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini menyambung perbahasan daripada 1000 amalan sunnah sehari-hari. Masih lagi pada bab yang ke-9. Sambungan kita pada pagi ini muka surat yang ke-72. Muka surat yang ke-72 iaitu tempat salat kaum muslimah. Di situ. Okey. Kita tengok apa yang disebutkan. Dia kata bagi wanita muslimah lebih baik salat di rumah. Tetapi apabila mereka ingin salat di masjid, maka boleh, tetapi wajib berjilbab sempurna dan tidak boleh memakai perfume. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syahidat ihda kunnal masjid fala tamassa tiba." Jika salah seorang dari kalian, iaitu para wanita, hadir ke masjid, maka janganlah ia memakai minyak wangi. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ayyuma imra'atin tatayyabat thumma kharajat ila al-masjid lam tuqbal laha salatun hatta taghtasil." Maksudnya, siapa sahaja wanita yang memakai minyak wangi kemudian keluar menuju masjid, maka tidak akan diterima salatnya sehingga ia mandi. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Daud. Untuk poin yang pertama, sunnah yang pertama, iaitu berangkat ke masjid di awal waktu. Jadi antara benda yang diletak ialah tentang keadaan golongan wanita ataupun muslimah, macam mana cara dia berada di luar daripada rumah dia untuk datang ke masjid. Pertama dia sebut situ, wanita muslimah lebih baik salat di rumah. Ni yang asalnya, yang first dulu. Tetapi sekiranya dia nak datang ke masjid, mungkin kerana ada majlis ilmu, mungkin kerana ada beberapa benda-benda yang menuntut dia untuk datang. Biasanya majlis ilmu lah, ada kuliah ataupun ada kuliah muslimat apa semua. Keadaan dia datang ke masjid mestilah dalam keadaan, dia sebut situ, wajib berjilbab. Perkataan jilbab ialah merujuk kepada pakaian kaum wanita yang menutup sebahagian besar daripada tubuh badan dia. Jilbab bukan hanya tudung semata-mata. Cuma kita bila mana sebut jilbab ni, kita nampak tudung labuh. Sebenarnya semua satu set tu, tudung sampailah kepada pakaian yang dia pakai, sama ada baju panjang ataupun jubah, itu semua disebut dengan jilbab. Itu yang digunakan oleh masyarakat Arab asalnya. Jilbab tu ialah semua yang menutup kecuali tangan ataupun mukanya.
dan tidak memakai wangi-wangian, tidak menyentuh apa-apa wangi-wangian. Kalau dia nak hilangkan bau-bau yang tak elok daripada diri dia, dia boleh pakai apa-apa produk yang tak memberikan bau. Dia hanya cut bau yang tak elok. Bukan dia cut bau tak elok lepas pada tu dia mendatangkan bau wangi. Bukan. Benda tu dah ada dah zaman sekarang. Zaman sekarang dah ada. Produk seperti itu sudah wujud. Jadi kalau kita nak keluar bagi orang perempuan, itu cara dia. Sekarang ni viral satu isu, iaitu berkenaan dengan hantaran yang dibuat oleh satu jabatan mufti di Malaysia, tanpa kita sebut jabatan mufti negeri mana, iaitu isu pakaian telekung yang dipakai oleh orang perempuan, khususnya dalam uruf Malaysia kita ni. Telekung yang tuan-tuan tengok, salat dengan memakai telekung menyebabkan salat yang ditunaikan itu tidak sah. Ini hantaran daripada jabatan mufti. Jabatan mufti bagi sebuah negeri di Malaysia. Kerana aurat dapat dilihat daripada bawah, alasan dia. Alasan yang dia beri. Dan dia sebut situ, bagi mana-mana orang yang melakukannya. Dan memang kebanyakan perempuan Malaysia pun pakai telekung, hakikatnya. Telekung yang labuh sampai bawah daripada lutut dia, plus kain dia lagi. Jadi dia kata siapa yang dah buat, dia tak perlu qada salat. Sebab apa yang dia buat itu ialah uruf al-khafi, kebiasaan yang tersembunyi dalam masyarakat. Jadi bila mana dah tahu, dia kena tukar cara pakaian, iaitu dengan ada pakaian lain di dalam, ataupun menukar style pakaian dalam salat tu. Dia kata kalau pakai telekung macam setengah-setengah tempat, telekung yang ada boleh masuk sarung tangan tu. Dulu kita nak tengok orang-orang lama dulu, dia ada telekung yang boleh masuk tangan tu. Dia ada ruang masuk tangan. Yang tu kalau nak berlakon jadi hantu pun boleh yang tu. Okay. Cuma nak sebutnya ialah yang macam tu banyak digunakan di Indonesia lah sekarang. Malaysia pun guna. Tapi commonnya sampai ke Thailand mana-mana pun, pemakaian orang perempuan untuk salat ialah menggunakan telekung. Sebenarnya di Indonesia pun taklah dimasyarakatkan secara menyeluruh. Kalau kita pergi jalan Indonesia pun, telekung-telekung yang dijual di sana, orang Malaysia pergi beli di Aceh ke di mana-mana ke, telekungnya sama macam Malaysia. Bezanya ialah pada material dia tu. Hatta Siti Khadijah apa semua yang duk viral apa semua, itu mengambil model daripada negara jiran, hakikatnya. Okay. Nah, sebutnya ialah bila mana dia sebut macam tu, apa jadi? Pertama sekali, ianya menyebabkan orang yang dah melakukan benda itu akan rasa terkejut. Dia akan menyebabkan orang jadi terkejut, tergempak lah istilah dia. Okay. Dan yang kedua ialah penyelesaian yang diberikan agak kurang praktikal, iaitu dari segi realistiknya dia agak kurang mudah lah, maknanya payah untuk diaplikasikan. Okay. Dia macam ni saya nak sebut. Bila mana kita membahaskan tentang pakaian dalam salat, secara asasnya seorang perempuan ataupun lelaki, dia kena menutup aurat dulu. Menutup aurat, maknanya usaha untuk tidak aurat itu terdedah. Dan tabiat pemakaian manusia ni, bila mana kita pakai apa-apa saja pakaian, okay, pakaian yang dipakai oleh manusia bersifat disarung, dimasukkan tangan kita, lengan kita dalam bahagian-bahagian baju lah, seluar ke apa, lelaki. Hatta pakai kain pelekat pun ianya bersifat disarung. Jadi ada ruang-ruang yang memang agak sukar kita kita tutup, dan ianya bukan benda yang mudah. Contoh orang yang pakai kain pelekat bagi lelaki, daripada bawah tu, kalau nak pakai kaedah yang sama bagi perempuan lah, sebab dia kata tadi untuk orang perempuan yang salat dengan telekung tu menyebabkan salatnya batal. Orang lelaki yang pakai kain pelekat, walaupun dalamnya dia pakai seluar, tapi poin yang dia nak angkat ialah aurat boleh dilihat daripada bawah. Memanglah akan ada orang yang akan kata tak ada lah orang akan tengok aurat sampai ke bawah macam tu, maknanya punya nak tengok aurat orang apa semua.
Ya, bahas dari segi kitab fiqh. Tapi daripada kitab fiqh, dia kena tengok juga daripada qawaid usuliyah di situ. Qawaid usuliyah ni apa dia? Dari segi realiti. Dia macam ni, saya nak beritahu dekat tuan-tuan dan puan-puan. Dalam ilmu fiqh ni dia ada dua cabang. Satu qawaid fiqhiyah, satu lagi qawaid usuliyah. Qawaid fiqhiyah ni kaedah-kaedah umum dalam fiqh, yang bila mana kita tengok perbahasan fiqh tu, kita tahu okey, ini hukumnya haram. Contoh, makan babi haram, poinnya ialah haram. Bila mana datang zaman kita ni, adanya penghasilan makanan melalui kaedah sintetik, iaitu makanan tu sifatnya sama seperti tekstur yang ada pada haiwan tertentu, tapi ianya melalui proses makmal. Contoh, daging babi yang dibuat daripada proses makmal, dia bukan sembelih babi, tapi dia create satu teknologi, akhirnya nampak sebiji sama macam bacon yang babi tu, rasa sama, warna sama, tapi dia datang melalui proses makmal. Okay. Yang ni cabang bahagian mana dalam fiqh yang perlu dibahas, yang perlu ambil kerja, iaitu ulama usul. Usul ni dia lebih spesialis berbanding ulama-ulama ataupun kita sebut sebagai fuqaha. Dia macam orang, dia pomen kereta, dia boleh baiki semua kereta secara umum, tapi ada setengah-setengah isu bila mana kereta tu dengan jenama tertentu, dengan engineering yang berbeza, maka yang take over ialah orang yang betul-betul pakar dalam bidang tu. Contoh, kalau dia yang rosak kereta Mercedes apa semua, jadi pomen yang lebih teliti lambat tu. Ini benda yang kita kena faham. Di Malaysia hakikatnya dalam bab hukum hakam ni, dia ada sudut pandang yang perlu dilihat juga dari segi uruf. Sebab tu dalam kaedah fiqh dia panggil al-adah muhakkamah. Kebiasaan hukum juga diambil kira sebagai elemen perbuatan tu halal ke haram ke apa. Pakaian masyarakat di Asia Tenggara, pakaian masyarakat. Contoh, saya nak bagi contoh lain sebelum nak pergi pada bab pakaian. Saya pernah tanya soalan kepada guru pensyarah lah waktu di Jordan. Dia ni di Jordan digelar sebagai usuli, orang yang mahir dalam bidang fiqh yang crucial tu, bukan fiqh yang setakat baca kitab fiqh untuk nilai apa semua, bukan. Dia bahkan bahagian daripada kepakaran kefatwaan di Jordan tu. Tanya soalan pada dia, kalau orang sangkut dalam jam yang memang tak boleh bergerak, contoh balik kampung raya, tak boleh bergerak, apakah cara terbaik untuk dia salat? Sebab jam yang teruk berlaku di setengah-setengah tempat, sehingga dia langkau beberapa waktu salat. Contoh, dia sangkut daripada asar, dia lepas daripada jam tu isyak, maknanya salat yang akan terkorban dalam jam tu ialah maghrib. Asar, maghrib, isyak. Macam mana dia nak melaksanakan salat maghrib dalam keadaan tak boleh bergerak apa semua tu, dan pack macam tu? Jawapan seorang usuli daripada Jordan, dia kata benda tu tak berlaku, sebab dia tengok kampung dia je. Saya nak sebut sini, orang tu walaupun pakar, tapi dia tak pernah merasai benda tu, dia tak akan boleh beri jawapan yang tepat. Kita pun kata berlaku, di Malaysia berlaku, di Malaysia ni berlaku keadaan. Dia terberhenti tepi jalan salat. Jawapan dia very easy, sebab dia kalau datang Malaysia pun dia bukan jadi driver, dia dijemput daripada hotel ke hotel, daripada majlis ke majlis, dia di VIP kan. Jadi dia tak tahu macam mana karenah pemanduan di Malaysia, dia tak reti. Dia tetap berlaku sama macam tu. Sehinggalah waktu saya duk tanya tu, datang seorang kawan pendidik Indonesia, orang Jakarta. Dia kata Jakarta lagi teruk macet berbanding Malaysia. Macet lah, dia orang guna istilah, lagi teruk macet daripada Malaysia. Macam mana nak menghadapi benda tu? Akhirnya pesanan guru tu, dia kata tanya ulama di tempat kamu, dia lebih tahu keadaan. Tapi orang kita ni macam tu lah, nak tanya orang-orang yang kelas-kelas, padahal dia tak reti apa pun. Dia reti lah untuk urus tempat dia, dia reti. Untuk tempat orang lain dia tak boleh nak agak, dia tak boleh nak beri jawapan. Akhirnya dibuka pandangan daripada Majlis Ulama Indonesia apa semua. Pandangan yang paling, orang kata apa,
digunakan ataupun yang difatwakan di Malaysia saya tak pasti ada atau tidak, ialah dia guna pandangan dalam mazhab Syafi'i, iaitu salat hormat waktu sahaja. Itu pandangan yang digunakan. Walaupun kita tahu salat hormat waktu ni dari segi nas dia tak kuat, tapi Muhammadiyah memberi penyelesaian yang berbeza. Salat dengan kadar yang termampu. Sebab kita tahu kecenderungan Muhammadiyah tidak melihat salat hormat waktu tu bahagian daripada benda yang ada nas. Jadi mereka lebih melihat salat waktu dikumandangkan kita mampu, lalu kita tunaikan walaupun dalam keadaan duduk dalam kenderaan tak boleh gerak. Lepas tu ada orang tanya, lepas tu kalau nak ambil wuduk tak boleh, salat, poinnya ialah salat takat yang mampu. Takat yang mampu. Jawapan daripada orang yang mengalami benda tu sendiri dia lain berbanding jawapan daripada orang yang dia tak nampak gambaran tu dia tak jelas, dia tak faham realiti sebenarnya. Okay. Jadi saya nak sebut sini ialah yang jadi isu ni satu hukum yang dikeluarkan oleh jabatan di tempat tu yang tahu gambaran masyarakat tu macam mana. Sebab saya tengok macam perbalahan ada di kalangan, biasalah media sosial ni, ada pihak yang pro pada jabatan, dia kata kita orang tak tahu macam mana prosedur nak keluarnya satu artikel. Yalah orang tak tahu, tapi saya tahulah sikit-sikit. Kita pernah lah kerja buat artikel untuk jabatan autoriti agama ni, kita tahulah flow dia. Hatta kita pun tahu flow macam mana satu isu tu nak jadi fatwa macam mana. Jadi poinnya ialah kalau kita tengok para ulama bila mana dia memberi garis panduan terhadap pengfatwaan, nak beri fatwa, antara ciri-ciri fatwa itu ialah ia mesti realistik dengan masyarakat, mesti real dengan keadaan masyarakat. Macam mana masyarakat, realistiknya macam mana. Dan yang kedua, dia tidak ada unsur takalluf. Takalluf ni maksud dia apa? Membebankan. Tuan-tuan boleh bayang baca artikel tu, dia poster sebenarnya, satu poster. Siapa yang salat dengan pakai telekung macam orang Malaysia guna, salatnya tak sah. Boom, satu. Kawan tu telekung separuh almari dah ada. Okay. Sekarang ni macam mana penyelesaian dia? Nak suruh dia pakai apa? Nak suruh dia pakai pakaian macam astronot yang tutup daripada bawah. Ianya satu benda yang tidak memberi kegembiraan pada orang, bahkan dia macam yafirrun nas, melarikan manusia. Kita bertanggungjawab kenapa orang tak salat ramai. Tanggungjawab pada benda-benda. Akhirnya orang melihat bukan tak nak semayang, tapi tengok tu nak semayang punya payah. Orang akan orang kata apa, mencari ruang-ruang, sebab salat ni tiang agama dan dia punya godaan daripada syaitan untuk menjadikan manusia tu kalau dia salat pun mesti dikurangkan value dia. Kita dah sebut semalam, sama ada dia salat tidak on time ataupun dia tak salat, itu lebih diidamkan oleh syaitan. Dekat mana ruang tu pasti. Termasuklah takalluf dalam bab pakaian. Takalluf dalam bab pakaian, beban, membebani orang dalam bab pakaian. Pertama kita tahu tutup aurat. Yang kedua, bila mana kita datang salat masjid ni, benda-benda yang boleh distract orang lain rasa salat berjemaah di masjid ni tak happy, ialah bau-bau type manusia ni. Dua benda tu yang Nabi tekan. Tutup aurat. Sebab kau tengok pada zaman Nabi dulu kan, pakaian-pakaian para sahabat ni lagilah banyak ruang-ruang yang boleh terbuka dan tersingkap aurat. Kain orang dulu macam mana? Tidak setebal dan tidaklah bercorak seperti kain-kain yang dipakai sekarang. Tidak selabuh apa semua. Majoriti para sahabat di Madinah ni, kain dia orang duduk dekat tengah betih tu. Bila mana sujud, dia mudah untuk tersingkap, tambah dengan kain yang jarang apa semua. Tapi benda tu tidaklah dijadikan sebagai satu isu untuk akhirnya mereka meninggalkan salat jemaah. Bahkan kita melihat mereka antara orang yang mendirikan salat jemaah dengan cara yang begitu dahsyat sekali. Dan isu pakaian tidak menjadi benda yang besar. Bukanlah sampai ringan sangat. Pakai baju jarang pun okey, yang tu cerita lain. Kalau macam isu yang pernah dibangkitkan oleh Jabatan Agama Negeri mana beberapa tahun yang lepas, lama lah sebelum Covid lagi, isu pemakaian tudung material likra tu, yang tu ada point. Sebab kain itu dia membekas pada tubuh badan, dan kita ada option telekung dengan material lain, tu cerita lain.
Sekarang ni lah dia sebut semua telekung. Materi apa pun. Orang yang pakai benda tu menyebabkan jadi tidak sah salat. Jadi ini ialah takalluf. Saya nak sebutnya ialah pembebanan. Pembebanan kepada realiti masyarakat. Okey. Seterusnya kita tengok lagi poin yang kedua. Berwuduk di rumah. Dianjurkan untuk terlebih dahulu berwuduk di rumah untuk meraih pahala yang banyak. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza tawadda'a ahadukum fa ahsana wudu'ahu thumma kharaja 'amidan ila al-masjid fala yushabbikanna baina asabi'ahu fa innahu fi salah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jika salah seorang, terjemahan dia muka surat 73, jika salah seorang di antara kalian berwuduk lalu menyempurnakan wuduknya, kalau tengok fa ahsana wudu'ahu ialah dia ratakan wuduk dia berwuduk dalam keadaan fokus. Dia macam ni, berwuduk yang terbaik, bukan wuduk lama. Sebab ada orang ajar wuduk yang terbaik ni wuduk yang lama. Lepas tu dia bawa cerita ada tok-tok guru tertentu ni berwuduk sampai 2 jam. Itu tak betul. Itu bukan maksud daripada sebenar fa ahsana wudu'ahu tu. Mempercantik, memperelokkan basuhannya, tak membazir air, pakaian yang dipakai waktu berwuduk, keadaan perilaku waktu berwuduk, iaitu bercakap dengan orang, bersama dengan orang, semua tu eliminate, dibuang. Okey. Setelah itu keluar menuju masjid, maka janganlah ia menyilang jari jemari macam ni. Waktu nak tunggu waktu salat tu. Ada larangan buat macam ni. Sebahagian orang datang masjid duduk dah saf pertama, tangan duk buat macam ni. Larangan ini amrun ta'abbudi. Nabi kata jangan buat macam tu. Orang pasti akan bersoal, apa hikmah? Orang kita kan mesti nak logik je. Walaupun dia kerja pakai tali tie, apa logik? Apa logik pakai tie lebih efisien kerja berbanding tak pakai tie? Apa logik? Tuan-tuan tengok tentera Afghanistan, halau Amerika Syarikat tak pakai baju askar pun. Tuan-tuan tengok berapa ramai penembak-penembak tepat yang ada dalam kalangan mujahidin, janggut punya panjang lebat, dia tak licin macam askar sekarang, tapi dia tembak lagi tepat berbanding yang tak ada janggut pun. Apa logik? Kena buang semua. Tak dapat beri logik, tapi ini adalah arahan. Ini sama arahan. Tak perlu mendahulukan logik, tapi ulama dia cari jugalah poin. Kenapa? Sebab bila mana kita duduk position untuk tunggu salat ni ialah duduk bersila. Duduk dalam keadaan macam ni menyebabkan kita mudah untuk tertidur. Dia sama dengan duduk dalam keadaan silang kaki waktu dengar khutbah Jumaat. Benda tu dilarang. 2 sebab tersingkapnya aurat, yang kedua ialah memudahkan untuk. Tapi kalau tak ada pencarian hikmah kita tak buat. Sebab Nabi kata tak perlu buat. Tak boleh buat. Jangan duk buat benda tu. Dia kena ada satu pemikiran dalam beragama ni, benda-benda yang dilarang walaupun belum sempat diberi logiknya kenapa larangan itu berlaku, tapi tanda patuh ialah kita tak buat, kita tidak melakukannya. Sebab ciri-ciri orang yang orang kata apa tidak ada kepatuhan dalam diri dia ialah dia banyak memberi, banyak mempersoalkan. Bukan tak mempersoal langsung, banyak mempersoalkan. Tak persoal langsung tu tak bagus juga, cumanya ialah banyak sangat. Dan akhirnya orang seperti ini akan di-expel ataupun akan dibuang ataupun dijauhkan, kerana sikap itu kadang-kadang bila mana terlebih orang tak suka. Tapi kalau tak ada langsung, dia menurunkan nilai otak manusia, kemuliaan manusia tu. Ada benda kita kena soal, ada benda kita tak perlu soal. Bila mana datang pada Nabi, maka dianya jelas dari segi riwayatnya apa semua, maka kita tak buat. Dia macam tuan-tuan pergi majlis formal kan, majlis-majlis yang ada sultan ke raja ke, orang yang duduk kursi hadapan, etika duduk dia macam mana? Tak boleh sila panggung. Sila panggung tak boleh. Tuan-tuan lapik kaki. Majlis tu ada raja kat depan, kita duduk yang depan sekali, tak boleh sila panggung. Apa logik dia? Adakah waktu saya sila panggung tu letak kaki atas lutut, raja yang duduk atas tu jadi
paru-paru dia jam, dia sesak tak boleh bernafas. Tak pun. Tak ada apa-apa yang mengurangi dia pun. Dia sejuk, elok, orang hantar makanan, tapi apa? Adab saja. Poinnya ialah adab saja. Jadi persoalannya ialah itu. Cuma sebahagian orang kita untuk bab salat ni punyalah banyak orang persoal itu ini. Jadi ini antara satu bahagian daripada ciri-ciri manusia yang suka mencari ruang-ruang, tapi dalam bab-bab yang lain dia tak petikai. Banyak benda yang kita tak petikai. Padahal efisien dan licinnya urusan kita kadang-kadang tak bergantung pada peraturan-peraturan yang diletakkan tu ataupun etika yang diletakkan tu. Yang ketiga, berdoa ketika pergi masjid, iaitu mengucapkan sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawasanya ia tidur di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku tu dia salah letak untuk Rasulullah tu. Dia letak radhiyallahu anhuma. Kesilapan dalam cetakan. Kemudian ia menggambarkan salat malam beliau. Setelah itu ia mengatakan, lalu muazzin mengumandangkan azan subuh dan beliau keluar untuk salat sambil mengucapkan, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya. Wa fi lisani nura, pada lidahku cahaya. Wa ja'al fi sam'i nura, jadikanlah pada pendengaran aku cahaya. Wa ja'al fi basari nura, pada penglihatan aku cahaya. Wa ja'al min khalfi nura, daripada belakang aku cahaya. Wa min amami nura, daripada hadapan aku cahaya. Wa ja'al min fawqi nura, daripada atas aku cahaya. Wa min tahti nura, dan juga daripada bawah aku cahaya. Allahumma a'tini nura, ya Allah berikanlah aku cahaya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dia lagi panjang. Dia siap dengan urat, dengan darah, dengan daging, dengan tulang semua. Lebih panjang. Yang ni lebih ringkas. Okay. Jadi ini disebut sebagai doaun nauraniyah. Doa himpunkan cahaya pada diri kita. Dalam riwayat sebahagian yang disebutkan, Nabi membaca doa ni tanpa excuse. Maknanya Nabi selalu baca, ialah pada perjalanan pergi masjid waktu subuh dan pada perjalanan pergi masjid pada waktu isyak. Sebab kedua-dua waktu ni kan gelap. Untuk 3 waktu lagi, Zuhur, Asar dan juga Maghrib, boleh baca, tak salah pun nak baca. Cuma Nabi dia tak nak takalluf lah sini. Dia nak tunjuk dia taklah menjadi kewajipan. Nabi tak buat tu ialah nak tunjuk benda ni tak semestinya salah kalau tak buat, tapi ianya baik untuk dilakukan. Cuma nak sebutnya ialah kebiasaan macam tu. Sebab ada orang, bila saya sebut riwayat tu, ada orang, saya dah pernah kuliah doa ni, dia kata saya duk buat selalu. Buatlah, orang tak marah pun. Cara dia mari verify tu macam nak bergaduh. Alah, baru sudah jadi imam, kita pun angin tak apa elok kat gitu. Dengan dia kena tibai pula. Cuma nak katanya cara dia besar. Dia ada orang macam tu kan. Ada orang dia tengok, mungkin tengok kita muda kot, cara cakap tu macam nak petikai. Saya kata kalau berani petikai saja, kena berani petikai semua. Prof apa semua kena petikai belaka. Jangan petikai kita je. Cara dia cakap tu macam tak setuju kata baca subuh dengan isyak. Saya kata riwayat banyak sebut. Saya tak kata jangan baca untuk 3 waktu tu. Dia ada orang dia kata apa, entah jenis orang nak cari pasal pagi-pagi hari. Mungkin dia tak berani nak lawan isteri dia, lawan kita dulu. Dia pagi-pagi dia tak berani lawan orang lain. Cuma nak sebutnya ada orang macam tu. Dia pelik sikit. Itulah tabiat manusia. Tu kesan tak baca doa tu kot. Kalau dia selalu baca, tak ada macam tu dia. Cuma mungkin dia entah apa angin dia tak kena gitu. Cuma nak sebutnya ada orang petikai tu saya sebut lagi. Kita boleh baca pada semua waktu salat. Cuma Nabi lebih utamakan 2 waktu tu. Yang keempat, berjalan dengan tenang. Hendaklah berjalan ke masjid dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila shalah wa 'alaikum bis sakinati wal waqar." Wala tusri'u fama adraktum fasallu wama fatakum faatimmu. Maksud dia surat 74.
Jika kalian mendengar iqamah, maka berangkatlah menuju salat, berjalanlah dengan sakinah dan waqar. Dalam hadis tersebut as-sakinatu wal waqar, tenang dan berjalan dalam keadaan yang merendah diri, al-waqar. Dia tak berjalan dengan keadaan sombong, nak pergi masjid, bukan nak pergi bergaduh dengan orang. Itu maksud daripada al-waqar yang dimaksudkan situ. Jadi bila mana kita nak pergi ke masjid, maka ini ialah keadaan dia, pattern pergerakan ke masjid tu. Dia kalau kita tengok kan, sebenarnya kita boleh je untuk menilai satu arahan pada Nabi tu dengan realiti sekarang. Kita tengok apa fungsi kawat pada hari kebangsaan. Tentera-tentera beruniform ni, unit beruniform ni, sekarang ni bukan unit beruniform je. Persatuan silat cekak pun kena kawat sekarang ni. Nak sebutnya ialah besarnya kawat tu di hadapan satu majlis. Okay. Apa fungsi kena jalan macam tu? Apa masalah kalau kita melintah orang VIP dengan berjalan biasa? Apa masalah dia? Apa masalah dia? Saya tanya. Kat mana runtuhnya negara kerana benda tu? Tak nampak apa pun. Tapi apa? Kekemasan. Semuanya lah kekemasan. Sama dengan berjalan ke masjid pun macam tu. Taklah kata suruh berkawat datang masjid. Cuma nak sebutnya setiap tempat ni dia ada position dia. Nabi suruh para sahabat bila mana duduk di position nak pergi perang, cara jalan lain. Dia nak pergi perang tak boleh jalan tunduk. Tak kena. Itu kekalahan awal. Dia kita pelik nak pergi jumpa Tuhan, jalan macam nak bergaduh. Nak pergi bergaduh punya penakut jalan. Itu permusingan yang tak kena. Itu cara manusia, entah apa tak tahu. Tapi buat video canggah orang jangan main. Tepuk meja nak terbelah meja. Tapi jumpa orang jadi takut balik. Inilah perangai sebahagian manusia. Tak betul. Cara tak betul. Sebab tu al-waqar ialah jalan dengan nampaklah warak tu. Cara berjalan tu. Tak berapa orang kata apa nak buat benda-benda tak elok. Sebab tu berjalan nak pergi masjid ni tak perlulah nak tegur orang, nak menyembang orang lama-lama sangat. Kita nampak macam tak jelas tujuan. Okay. Kemudian wala tusri'u, jangan terlampau tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimu. Apa yang kamu sempat salat, apa yang kamu terlepas sempurnakan. Tapi poin yang keempat ni dia berkait dengan hadis Nabi yang first yang dah kita baca semalam, iaitu at-tahjir, bersegera ataupun buat persiapan awal. Macam mana satu orang tu dia nak berjalan dengan tenang kalau dia ada 5 minit lagi sebelum waktu salat. Rumah dengan masjid 20 km, 5 minit lagi berjalan punya lenggang sampai orang dah pusingan ketiga dah sembahyang. Itu sebab tu penting untuk kita faham at-tahjir. At-tahjir dengan mana at-tabkir, iaitu buat preparation awal supaya kita tak kalut dan dia tak datang dalam keadaan yang disebut dalam hadis tu lah. Okay. Seterusnya kita tengok muka surat 74, apa lagi yang dia sebut? Berangkat ke masjid dengan berjalan kaki. Terus pada poin yang kelima. Para ulama telah menegaskan bahawa memendekkan jarak langkah dan tidak tergesa-gesa ketika berangkat ke masjid itu disunnahkan. Hal ini supaya orang yang berjalan kaki banyak mendapatkan pahala berdasarkan pada dalil-dalil syarak yang menunjukkan tentang keutamaan banyaknya melangkah ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah wa dzakara minha kathratul khuta'il masajid. Mahukah aku tunjukkan kepada kalian beberapa amalan yang dengannya Allah menghapuskan dosa dan mengangkat darjat kalian? Mereka para sahabat pun menjawab, mahu wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah menyebutkan beberapa amalan, di antaranya sering melangkah kaki menuju ke masjid untuk salat berjemaah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Okey. Saya nak sebut sebab ada orang tanya soalan. Boleh tak Ustaz datang masjid, sebelum datang masjid dia jogging dulu? Kan ramai orang buat macam tu subuh. Jogging ni berjalan macam mana tu? Jogging ni adakah ngatur tapak macam Cina pakai selipar Jepun tu, macam Jepun pakai selipar Jepun tu? Tak. Jogging ni berlari.
Walaupun dia pelan, tapi dia berlari. Okay. Saya kata dari segi apa yang dianjurkan tak tepat. Anda boleh jogging, tapi jangan jadikan, orang kata apa, sambil-sambil jogging, sambil-sambil buat larian apa semua, dah budak runner sangat kan. Okey. Lepas pada tu datang masjid. Dia tak akan sama, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab saya pernah dapatkan kepastian daripada satu orang doktor pakar waktu ngajar buku ni di satu surau dekat dengan UIA Kuantan. UIA Kuantan kan medical semua. Okey. Dia kata hadis ni dia menyepadukan antara fizikal dengan dalaman. Satu orang tak akan dapat salat dengan baik kalau dia datanglah keadaan tergesa-gesa. Sebab degupan jantung dia tak stabil. Arahan Nabi ni, Nabi suruh dalam hadis ni, Nabi kata, kalau tengok dalam hadis tu, ialah Nabi suruh kita jalan dalam keadaan yang tak terlalu laju, pace dia bukan tinggi sangat, maknanya perlahan dan tenang. Sebab kalau kita berjalan cepat sikit je, kita buat laju sikit je, kita masuklah saf dalam keadaan termengah-mengah, apatah lagi berlari. Pentingnya sebab yang besarnya ialah pada ibadah. Berjalan tu bagus, berjalan tu kadang-kadang kesan dia lagi besar untuk generate saraf kita berbanding berlari. Ini yang disebut oleh pakar tu lah. Dia kata untuk buat benda-benda besar kan, benda-benda besar macam salat, sebab salat tu ialah benda yang besar, dia satu ritual utama. Okay. Untuk buat benda tu persediaan fizikal kena. Cara warming up untuk salat ialah bukan macam cara warming up nak sparring wrestling orang, bukan. Cara warming up dia macam tu, jalan pelan. Sebab tu bila mana kita datang masjid lah keadaan termengah-mengah ataupun peluh apa semua, terlalu panas sangat apa semua, keadaan kurang selesa, yang efek ialah salat. Jangan kata apa, rosakkan solat dengan benda-benda macam ni. Dia ada orang dia itulah macam saya sebut, punya berkira untuk salat. Tuan-tuan, kita pergi majlis kenamaan kan, dinner ke apa saja, tuan-tuan boleh ke datang dalam keadaan baru sudah jogging? Contoh majlis perhimpunan dengan ketua jabatan apa semua, pakai kod. Hari tu tak nak bawa kereta tapi nak pakai kod, nak berlari daripada rumah. Boleh ke buat macam tu? Saya nak tanya, okey ke? Anda masuk dalam majlis tu, orang nampak macam mana? Point dia. Saya nak sebut yang tu. Kita dalam bab salat ni punyalah baru lepas bawa basikal apa semua, peluh pun tak selesai, cakap pun mengah lagi apa semua, lepas tu salat. Ini apa yang sedang nak dipersembahkan kepada Tuhan sebenarnya? Sebab tu saya kata ini pelik. Tuan-tuan boleh buat ke benda tu kalau untuk majlis yang lain? Kalau boleh buat benda tu, silakanlah nak buat benda tu. Tapi saya tengok orang lain, tuan-tuan, saya tak pernah jumpa lah orang ada majlis rasmi, majlis apa semua yang kena pakai kod apa semua, sebelum pada tu dia jogging dekat dengan 21 km, lepas tu baru masuk. Tak ada orang buat. Tapi untuk Tuhan dia boleh buat. Tapi dia demand nikmat Tuhan, dia minta itu, dia minta ini apa semua. Dengan kawan ketua jabatan tu RM1 pun tak boleh minta. Ini entah apa kepincangan manusia itu tak berhenti. Cuma dia berkira. Yalah, Tuhan tidak sekejam itu. Cuma saya nak sebutnya ialah manusia dalam bab-bab rasmi dia pandai prepare diri dia sebaik mungkin dalam bab-bab keduniaan. Tapi dalam bab-bab akhirat, membina hubungan dengan Tuhan, dia tak nampak preparation seperti itu. Dia tak boleh disepadukan. Lepas pada salat nak berlari pusing satu Pulau Pinang pun sampai tercabut jantung pun tak ada masalah. Cuma untuk sebelum salat janganlah duk buat benda macam tu. Sebab kita tak pernah tengok majlis-majlis rasmi dihadiri oleh orang-orang yang baru sudah bersukan, melainkan tu majlis sukan. Itu bukan benda sepatutnya. Itu bukan keadaan sepatutnya. Okay. Seterusnya apa lagi yang dia sebut situ? Banyaknya langkah menuju ke masjid boleh disebabkan kerana rumahnya yang jauh dari masjid atau kerana ia sering ke masjid. Nak sebutnya ialah perjalanan yang dia buat sebelum pergi ke masjid tu dalam keadaan tenang, elok, tak kalut. Sebab kita boleh bayang bila mana satu orang dia datang dalam keadaan kalut, walaupun dia bacaan dia macam mana, penghayatan dia macam mana, cara dia macam mana,
Sebab tu kau tengok kan, majlis-majlis rasmi apa semua ni, dia bagi waktu lama sebelum datangnya klimaks pada majlis tu. Dia suruh kita tenang-tenang dulu, duduklah dewan dulu, airconnya semua elok apa semua, pakaian apa semua disusun, tempat apa semua, ada welcome drink lagi apa semua. Tetaplah suruh sampai macam tu di masjid. Cuma nak sebutnya ialah betapa dia nak suruh kita betul-betul fokus pada isi program tu, sehingga dia wujudkan ketenangan, benda-benda yang boleh membangkitkan fokus dan ketenangan tu. Itu poin dia. Okay. Jangan kita buatlah keadaan lebih kurang. Okay. Muka surat 75, berdoa ketika masuk masjid, iaitu dengan mengucapkan a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang abadi dari syaitan yang terkutuk. Ini bacaan doa ketika mana masuk masjid, mengikut riwayat yang disebut oleh Imam Abu Daud. Atau dengan membaca bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaab rahmati. Yang ni lebih masyhur, yang atas tu kurang sikit. Orang kita pun banyak buat kata apa, signboard apa semua nak masuk masjid pun dengan doa tu, Allahumma ftahli abwaab rahmati. Biasanya ambil yang tu lah, tapi yang betulnya ialah bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaab rahmati. Saya baca buku ni, selalu akan ada orang petikai. Sini tak lah, sini orang tak petikai. Waktu dulu beberapa tahun lepas ada orang petikai. Ada satu orang ni yang saya duduk nak kuliah, tapi saya sukalah dia ada dalam kuliah. Cuma kadang-kadang soalan dia tu agak annoying sikit. Dia kata, salah ke ustaz yang duk buat Allahumma ftahli abwaab rahmatik tu saja, kalau tak ada bismillah wassalatu wassalam? Saya kata tak salah, boleh je baca Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Cuma dari segi kompletnya benda tu Nabi tunjuk, Nabi baca. Sebab dia ni orang kenamaan. Saya mengajar tu dekat surau perumahan. Situ majoritinya pensyarah UIA, bahagian medik lah. Dan termasuk orang-orang kenamaan, orang-orang besar kerajaan negeri Pahang pada waktu tu. Tapi alhamdulillah jawapan-jawapan yang diberi bila mana kita compare dengan logik kebiasaan dia boleh terima. Saya beritahu, dia tu Datuk Seri. Bukan datuk yang tak ada seri, datuk yang berseri lagi. Dia tanya, kenapa kalau baca Allahumma ftahli abwaab rahmatik ni tak cukup ke? Saya kata Datuk Seri kalau nak baca yang tu okey. Tapi dia macam kurang sempurna lah. Dia macam datuk pergi majlis kenamaan, makan pisang dengan orang-orang VIP, tak kupas dengan pisau dengan garpu dia. Kan protokol makan kan? Protokol makan. Kalau kita makan yang jenis yang betul-betul strict, tuan-tuan, kalau dihidangkan pisang, dia tak boleh ambil pisang kupas macam tu. Yang ni nak makan tepi jalan lepas main Jumaat boleh lah. Ni makan, kalau ada beberapa datuk-datuk lain yang lebih berseri lagi pada dia pada waktu tu, dia kena makan dengan cara lain. Dia kena belah apa semua. Saya tanya dekat datuk tu, kalau tak makan dengan cara tu di majlis tu macam mana tu? Susah ustaz, dia tu orang protokol akan tegur. Okey, itulah poin dia. Poinnya itu. Saya nak sebut ialah poin dia yang sama. Macam mana Datuk Seri risau orang petikai, ini juga kerisauan saja bila mana kita nak amal, kita nak kat. Tuhan boleh terima kalau nak baca Allahumma ftahli abwaab rahmatik, Tuhan terima. Tapi dari segi protokol, Nabi ajar betapa banyak di dunia ni ada protokolnya, termasuk masjid. Kenapa kita nak downgrade protokol yang dah Nabi letakkan standard dia seperti itu? Kenapa kita tak petikai? Kenapa kita tak marah protokol waktu kita nak makan pisang dalam majlis VIP? Kita kata poinnya makan, bukan pisau dan garpunya. Poinnya ialah makan. Kita tak petikai sebab kita pun malas cari pasar. Kalau kita ada jiwa yang sama, jiwa itu juga ditarik waktu anda ke masjid, baru dia faham, baru dia nampak apa relevannya kita duk tekan supaya menjaga authenticity kalimah yang ditunjukkan oleh Nabi itu, baru dia faham. Cuma soalan tu penatlah sikit, campur dengan cakap bahasa Inggeris banyak kan. Dia orang macam ni kan, dia cakap bahasa Inggeris banyak, dia tak apa nak cakap Melayu walaupun duduk di tanah Melayu. Okay. Tapi duduk di Eropah dia cakap Melayu banyak pula. Kita pun tak tahu mana satu yang dijajah, mana satu penjajah sebenarnya. Seterusnya,
Ketujuh, mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, termasuk amalan sunnah ketika engkau masuk masjid adalah mendahulukan kaki kanan, dan ketika keluar mendahulukan kaki kiri. Etika dia, ini standard yang Nabi letakkan. Kita ambil satu lagi. Maju untuk menempati saf pertama. Hal ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Surat 76, seandainya orang-orang tahu apa yang ada dalam panggilan salat dan saf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali harus untuk berundi, nescaya mereka akan berundi. Keutamaan untuk datang awal dan berada pada saf yang pertama. Cuma ajaibnya manusia ni merebut saf pertama hanya di Masjidil Nabawi saja. Masjidil Haram tak rebut tak. Kan kita tengok sebahagian orang jemaah saya bawa orang pergi umrah, kalau Masjid Nabawi ni dia berebut nak semayang saf pertama, baguslah, saya kata bagus. Cuma benda tu kena kekal. Masuklah masjid di kampung pun, jangan duk buat di Masjid Nabawi je. Lepas tu saya tanya, Masjidil Haram tak nak try? Tak tahu kat mana saf pertama dia. Masjidil Haram kan dia kedudukan imam kan sekejap depan, sekejap belakang, sekejap depan. Satu lagi, kalau kita pergi pun kita dah kena halang dengan polis pun. Sebab yang betul-betul boleh duduk belakang imam ni ialah Fatih je. Fatih ni ialah yang tukang cek bacaan imam waktu salat. Memang tak dapat. Cuma nak kata semangat saf pertama ni kekal di mana-mana tempat. Memanglah di masjid utama tu lebih utamalah untuk kita buat. Okay. Jadi kita berpada situ untuk pagi ni, sunnah yang ke-8. InsyaAllah kita akan sambung sunnah yang ke-9 untuk bab yang ke-9 ni pada kali yang akan datang. Kita berpada situ je untuk pagi ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.